Hai, di sini saya akan menerangkan dengan lebih lanjut mengenai sejarah pembentukan falsafah pendidikan guru dan kandungannya secara tersirat dan tersurat. Mari kita lihat sejarah pembentukan FPG. Sebelum tahun 1982, pendidikan guru di Malaysia tidak mempunyai satu falsafah yang tersurat dalam bentuk dokumentasi. Pendidikan guru yang ada bergerak selari dengan matlamat negara yang dinyatakan dalam laporan pelajaran seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961 dan Rancangan Malaysia. Hala 7 pendidikan guru di Malaysia telah ditetapkan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet pada tahun 1979. Pada tahun 1982, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menggubal dan mendokumentasikan falsafah pendidikan guru dengan rasminya. Objektif utama pendokumentasian ini dilakukan adalah untuk menjadi rujukan, panduan, amalan dan wawasan kepada guru-guru di Malaysia. Falsafah pendidikan guru menyatakan pendidikan guru di Malaysia adalah untuk melahirkan guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung warisan negara serta menyanjung aspirasi kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan juga berdisiplin. Kandungan tersirat yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru terbahagi kepada 4 aspek, iaitu metafizik, epistemologi, psikologi dan juga logik. Yang pertama adalah aspek metafizik. Metafizik membincangkan mengenai hakikat realiti di luar alam biasa ataupun yang tidak kelihatan. Contohnya, menjamin perkembangan individu, memelihara masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan juga berdisiplin. Di sini, guru memainkan peranan sebagai ejen perubahan dalam dunia pendidikan yang dinamik. Aspek yang kedua adalah aspek epistemologi. Epistemologi membincangkan mengenai asal-usul ilmu pengetahuan, pengelasan ilmu dan juga pengalaman manusia. Seperti yang kita maklum, ilmu berkembang selaras mengikut peredaran dan kemajuan masa. Di sini, guru memainkan tanggungjawab untuk memperoleh ilmu baru agar tidak ketinggalan zaman. Seterusnya adalah aspek psikologi. Psikologi membincangkan nilai yang mengenai etika dan juga estetika. Contohnya, berpekerti mulia, menjunjung aspirasi negara dan menyanjung warisan kebudayaan. Guru hendaklah menjadi role model dan menunjukkan teladan yang baik, beretika, bersifat profesional dan sebagainya untuk menjadi ikutan kepada murid-murid. Aspek tersirat yang keempat adalah aspek logik. Logik membincangkan amalan atau nilai yang baik dalam melakukan tugas secara profesional dapat mempertingkatkan mutu profesion dan kualiti perguruan. Sekarang, mari kita lihat elemen tersurat yang terkandung dalam falsafah pendidikan guru, FPG. Elemen tersurat yang pertama adalah berpekerti mulia, bermaksud guru bersedia untuk meletakkan kepentingan utama kepada pihak lain seperti murid-murid atau ibu bapa melebihi dirinya sendiri dan juga keluarga. Contohnya, guru memberikan pertolongan secara ikhlas tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Aspek tersurat yang kedua adalah berpandangan progresif dan saintifik. Guru mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan pengetahuan dan kemahirannya. Guru ini juga sentiasa berusaha untuk mencari idea dan kaedah baru dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, guru itu berusaha untuk mempelbagaikan teknik mengajar di dalam kelas agar anak-anak murid tidak bosan dengan teknik mengajar yang sama. Seterusnya, bersedia menjunjung aspirasi negara. Di sini, guru meletakkan matlamat negara sebagai yang terpenting dan mendahulukan kepentingan negara dalam melaksanakan tugas. Sebagai contoh, taat arahan dan mengutamakan dasar KPM dalam melaksanakan tugasnya. Yang keempat adalah menyanjung warisan kebudayaan. Sebagai contoh, memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian budaya dalam kalangan murid dan menyemai sifat patriotisme dan cintakan negara. Contohnya, guru hendaklah menjaga kelakuan sepanjang masa agar dapat dicontohi dan diikuti oleh murid-murid sekalian.
Elemen tersurat yang kelima adalah menjamin perkembangan individu. Setiap guru hendaklah memastikan setiap murid diberikan peluang untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh yang merangkumi aspek intelek, rohani, emosi dan juga jasmani. Contohnya, murid diberi kebebasan untuk memilih subjek elektif, aktiviti kokurikulum dan mengemukakan idea. Dan yang terakhir, elemen tersurat yang terkandung dalam FPG adalah memelihara masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan juga berdisiplin. Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat yang menyumbang kepada pembangunan negara dan berusaha agar masyarakat memenuhi aspirasi negara. Sebagai contoh, guru memberi nasihat kepada murid dalam membuat keputusan dan menerapkan semangat cinta kemerdekaan dalam diri murid-murid. Kesimpulannya, falsafah yang didokumentasikan ini menggalakkan guru memahami sistem pendidikan selain daripada melaksanakan fungsi pendidikan. Ia boleh diperolehi di mana sahaja dan pada bila-bila masa yang diperlukan. Oleh itu, guru perlu kerap membuat rujukan, banyakkan membaca dan membuat refleksi.